Terima kasih saudari pengacara majlis. Salam sejahtera, selamat malam diucapkan kepada semua saudara-saudari kali. Malai wanakam. Kewe daja wansang hao. Tuan-tuan, malam ini saya berasa sangat berbesar hati dapat bersama dengan tuan-tuan di Suka Menanti ini. Dan saya datang dari Perak. Saya datang dari Perak. Saya tak ada chance untuk undi. So saya datang sini, saya minta tolong tuan-tuan dan puan-puan, tolong saya untuk mengundi. Ada orang tuan-tuan, orang kata PRN ni tak apalah, kita undi ke tak undi tak penting. Sebab kita sudah undilah PRU, sekarang tak undi pun tak apa. Jangan, betul, jangan tuan-tuan, jangan. PRN ini penting. Kenapa penting? Sebab hadirin sekalian, kalau kita tak cermat, kita tak hati-hati, 12 hari bulan kita tak keluar undi, nanti ada satu kerajaan negeri yang tidak diingini oleh kamu. Hadirin sekalian, kita perlu menghadapi mereka untuk 5 tahun akan datang. Dia akan memberi kesan kepada kehidupan kita untuk 5 tahun akan datang. Jangan leka. Hadirin sekalian, bagi tahu kawan-kawan, saya tahu yang malam ini, yang hadir pada malam ini, semua orang akan undi. Semua orang insya-Allah akan bagi kepada Pakatan Harapan, betul tak? Tapi kawan-kawan kita yang tak bari pada malam ini, kawan-kawan kita, saudara mara kita yang bekerja di luar, yang tak dengar ceramah pada malam ini, itu yang kami bimbang. Nah, itu sebabnya tuan-tuan, malam ini kita bagi satu tugas. Selepas dengar ceramah pada malam ini, tolong kongsikan maklumat kepada saudara mara, kawan-kawan, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Bagi tahu mereka 12 hari bulan Ogos sangat penting untuk masa depan orang Kedah dan juga anak-anak kamu. Hadirin sekalian, sebab apa saya sebut macam itu? Saya jadi wakil rakyat sejak 2008. Masa itu bersama dengan saudara Chan Min Kai di negeri Perak. Saya jadi adun di sana. Dari 2008 sampai sekarang, saya tak pernah melihat keadaan politik parah seperti hari ini. Parah. Kenapa saya sebut macam itu, hadirin sekalian? Kenapa saya sebut parah? Sebab saya tak pernah tengok ada satu gabungan politik yang boleh terang-terang mengapi-apikan sentimen perkauman sampai nak pecah belahkan rakyat Malaysia. First time saya tengok yang begitu terang, yang begitu berani. Bukan berani buat benda yang betul, tetapi berani untuk api-apikan sentimen perkauman untuk pecahkan rakyat. Hadirin sekalian, negara kita terdiri daripada masyarakat majmuk. Negara kita adalah sebuah negara yang berbilang kaum. Ini bukan baru saja berbilang kaum. Sejak merdeka kita sudah berbilang kaum. Ini adalah satu kelebihan. Ini adalah satu kekuatan negara kita. Bila you keluar negara, orang tanya you berasal dari mana? Kita kata Malaysia. Orang luar negara kata, oh Malaysia. Semua orang tahu Malaysia truly Asia. Malaysia itu memang satu masyarakat yang majmuk. Ini adalah satu kekuatan dalam mata orang luar. Tetapi orang negara kita sendiri tidak menghargai kelebihan ini. Orang negara kita sendiri tidak menghargai kekuatan ini, sampai nak memecah belahkan kaum, memecah belahkan antara agama, hanya semata-mata nak menangkan undi untuk parti dia. Ini adalah sesuatu yang amat tidak bertanggungjawab. Hadirin sekalian, kita boleh berpolitik, kita boleh berbeza pendirian, itu perkara biasa. Tetapi hadirin sekalian, berpolitik itu ada hadnya, berpolitik itu ada batasnya, betul ke tidak? Kita tak boleh semata-mata untuk kepentingan politik sendiri kamu menggadaikan negara kita. Kalau PAS, Perikatan Nasional menang pun, tuan-tuan dan puan-puan, mereka menang sorak, kampung tergadai. Sebab apa? Sebab mereka pecah belahkan kau, pecah belahkan agama. Hadirin sekalian,
Cuba kita bayangkan, propaganda mereka tu teruk. Anak-anak kita dengar, dari kecil kita sudah menyemai kebencian, perasaan kebencian terhadap kaum lain, perasaan kebencian terhadap agama lain. Ini adalah sesuatu yang amat bahaya. Hadirin sekalian, politik itu tak panjang. Itu tempoh kempen kita paling panjang 2 minggu saja. Sekarang tinggal 1 minggu. Lepas 2 minggu, lepas PRN, kita semua balik, kita kena hidup seperti biasa. Kita kena hidup seperti biasa. Jangan lupa, jiran kita Melayu, kita pergi beli barang Cina, bos kita India. So kita hidup dalam keadaan macam tu. Hadirin sekalian, jangan lupa, ini adalah hakikat, ini adalah fakta. Dan jangan sebab kita retorik gabungan politik Perikatan Nasional tu, kita termakan propaganda. Ini adalah perkara yang sangat bahaya. Dan itu sebabnya hadirin sekalian, saya minta tolong, jangan kita termakan propaganda Perikatan Nasional. Saya bagi contoh. Kenapa saya kata jangan termakan propaganda mereka? Sebab mereka pun bohong. Hadirin sekalian, dia kata Melayu hilang kuasa. Melayu hilang kuasa. Saya tanya, Melayu mana hilang kuasa? Perdana Menteri Melayu, Timbalan Perdana Menteri Melayu, Ketua Polis Negara Melayu. Dalam kabinet 28 orang menteri, 5 orang Cina, 1 India. 28 orang menteri, 5 orang Cina, 1 India. Hadirin sekalian, siapa Melayu mana yang hilang kuasa? Melayu PN saja hilang kuasa, betul tak? Hadirin sekalian, tapi mereka tak bagi tahu fakta yang betul. Mereka hanya bagi tahu sedikit saja. Dan hari-hari mereka kata Melayu. Kita PH hantar calon Cina. Saya nak tanya, gerakan itu Melayu mana? Dominic Lau, itu Melayu Banjar ke? Ataupun Melayu Jawa? Kita tak tahu. Hadirin sekalian, benda-benda yang asas kita sudah selesaikan. Benda-benda yang termasuk dalam perlembagaan kita semua hormat. Pertama, agama persekutuan adalah agama Islam. Kedudukan istimewa Bumi Putra. Bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan. Institusi Raja-Raja Melayu kita hormati. Itu semua termasuk dalam perlembagaan, itu kita semua ikut. Yang melanggar institusi Raja-Raja Melayu, mereka sendiri hari-hari kata mempertahankan hak Melayu, tetapi dia pula melanggar institusi Raja-Raja Melayu. Hadirin sekalian, sudah ada 2 orang, bukan Anwar Ibrahim ke? Itu Menteri KDN. Hadirin sekalian, tak apa, nanti dia akan masuk. Dengar sini dulu. Hadirin sekalian, yang melanggar institusi Raja-Raja Melayu adalah Perikatan Nasional. Siapa langgar? Sudah ada 2 istana membuat laporan polis terhadap Perikatan Nasional. Yang pertama, Istana Selangor. Istana Selangor buat laporan polis. Siapa tu? Menteri KDN. Kita mengalu-alukan ketibaan Dato' Sri Saifuddin Nasution. Okey, kita teruskan. Okey, sedikit lagi. Hadirin sekalian, 2 istana. Yang pertama Selangor, yang kedua baru-baru ni negeri saya, negeri Perak. Pejabat Sultan Perak membuat laporan polis terhadap seorang pimpinan PAS yang memutarbelitkan kenyataan Tuanku Sultan Perak, seolah-olah Tuanku Sultan menyokong PAS. Tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah, sudahlah kan. You sudah heret agama, heret perkauman, sekarang nak heret institusi raja-raja dalam
dalam politik. Dia tu gila. Jangan kita termakan dengan pembohongan mereka. Hadirin sekalian, itu mesej pertama. Mesej kedua saya nak sampaikan adalah tentang ekonomi. Kali ini sangat penting sebab kita perlu memilih satu kerajaan negeri yang boleh menguruskan ekonomi negara kita, ekonomi negeri kita. Ekonomi itu adalah perkara asas. Ekonomi kalau boleh diuruskan dengan baik, semua rakyat dapat cari makan. Itu yang penting. Rakyat dapat cari makan adalah perkara asas untuk sebuah kerajaan yang baik. Tapi kerajaan sekarang, ayah pun tak dapat nak uruskan dengan baik, betul ke tidak? Hai, ayah pun tak boleh nak uruskan. Macam mana nak uruskan ekonomi? Hadirin sekalian, ekonomi itu perkara yang bukan senang. Bukannya hari-hari ceramah boleh tahu. Hadirin sekalian, ekonomi itu penting. Kita tahu di sini ada sumber nadir bumi. Kalau orang yang pandai uruskan ekonomi dengan tak pandai uruskan ekonomi, kita boleh nampak beza. Orang yang tak pandai urus ekonomi, dia akan lombok, lepas tu dia jual. Tak ada added value. Mesti masuk poket. Tapi orang yang tahu uruskan ekonomi, tuan-tuan, kita ada nadir bumi. Kita ada lombok yang sangat berharga. Tetapi kita tak jual macam tu sebab tak ada added value. Lombong itu akan habis. Maka kita perlu membangunkan downstream. Kita kena membangunkan industri downstream, supaya benda yang kita buat lombong itu, dia boleh buat industri. Lepas tu dia boleh hasilkan produk untuk jual ekspor di luar negara. Itu baru ada added value. Itu baru cukai akan tambah. Tetapi kerajaan hari ini yang loklak tu, tuan-tuan, dia just lombok, dia curi, dia tak ada lesen, tak ada kelulusan, dia curi, lepas tu dia jual. Masuk poket siapa saya tak tahu lah. Tapi ini menunjukkan dia tak tahu nak uruskan ekonomi, hadirin sekalian. Dan kalau kita pilih satu kerajaan negeri yang tak tahu uruskan ekonomi negeri, habislah kita, hancur. Tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah dia dia perintah negeri kita untuk 3 tahun, cukuplah. Kita sudah tahu dia memang tak pandai dah. Kalau kita bandingkan 3 negeri yang diperintah oleh Perikatan Nasional dan 3 negeri yang ditadbir oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional, kita sudah tahu. Pakatan Harapan Barisan Nasional, Negeri Selangor, Penang, Negeri Sembilan. Perikatan Nasional, Kedah, Kelantan, Terengganu. Just bandingkan. Saya tak nak cakap lah. Saya tahu kamu boleh apa? Kamu tahu bezakan mana kerajaan yang boleh uruskan ekonomi. Dan itu sebabnya hadirin sekalian, inilah dua mesej yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Sebab 12 hari bulan Ogos itu penting. Kita minta semua orang datang sebab kita nak pilih satu kerajaan yang pertama menyatu padukan semua kaum, menyatu padukan rakyat Kedah. Yang kedua, kita nak pilih satu kerajaan negeri yang boleh menguruskan ekonomi dengan cekap. Dan pada hari itu, tuan-tuan dan puan-puan, di suka menanti ini, kita berikan sokongan yang padu kepada calon Pakatan Harapan, iaitu saudara Datuk Zamri. Boleh ke tidak? Saya nampak Datuk Seri Saifuddin di sini. Saya curi pantun dia. Kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari pemimpin sejati, pertama elok, kedua pandai. Zamri ni elok tak elok? Zamri ni pandai tak pandai? 12 hari bulan Ogos nanti bagi sokongan padu pada Datuk Zamri, boleh ke tidak? Sekian, terima kasih.